Buletin Didik 17 September bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin mengadakan sesi libat urus bersama Jabatan Pendidikan Negeri JPN siang tadi. Ia bagi memperjelas serta memperincikan lagi perkara yang berkaitan pengoperasian pembukaan sekolah secara berperingkat mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara PPN. Sesi libat urus ini menurut Dr. Razzie penting untuk JPN memahami dengan jelas pendekatan KPM serta tata cara pengoperasian sekolah yang telah ditetapkan. Ini termasuklah perkara berkaitan penggiliran murid, garis panduan pengoperasian, kehadiran murid, pengurusan prasarana, pengawalan dan penyuraian murid serta pelanjutan sesi persekolahan 2021. Tegas Dr. Razzie, maklumat perlu disampaikan kepada guru, ibu bapa dan murid melalui jaringan perhubungan KPM, JPN, PPD, pengetua dan guru besar. Kerjasama semua di pelbagai peringkat katanya adalah amat penting dalam memastikan sesi pembelajaran persemuka yang akan dilaksanakan secara berperingkat berdasarkan keberadaan sesebuah negeri dalam fasa PPN dapat dilaksanakan dalam keadaan teratur dan selamat. Sementara itu, Dr. Razzie turut mengadakan lawatan ke Sekolah Sultan Alam Shah SAS di Putrajaya dan Sekolah Seri Puteri di Cyberjaya bagi meneliti pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian yang dijalankan oleh guru di kedua-dua sekolah ini. Dr. Razzie dalam hantarannya di laman Facebook berkata, pendidikan digital adalah antara perkara utama yang turut diberi perhatian oleh kementeriannya dalam menyediakan ekosistem pengajaran dan pembelajaran komprehensif bagi memenuhi keperluan pendidikan yang berkualiti tinggi. Tambahnya, aspek ketersediaan infrastruktur yang bersesuaian amat penting untuk menjayakan aspirasi ini. Perkara berkenaan jelas Dr. Razzie akan diperincikan dalam rangka strategi pelaksanaan yang komprehensif bagi memperkasa pendidikan digital negara. Pada lawatan itu juga, beliau berkesempatan berinteraksi dengan pelajar tingkatan 5 yang pada ketika itu sedang mengikuti kelas secara dalam talian bersama guru mereka. Program vaksinasi pelajar sekolah secara besar-besaran akan bermula Isnin depan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, ia akan dibuat terus di sekolah yang mempunyai lebih 1,000 pelajar. Dr. Nur Azmi yang juga pengerusi Pasukan Bertindak Imunisasi COVID-19 Remaja CITFA berkata sekolah yang mempunyai kurang daripada 1,000 pelajar akan disatukan dengan 4 atau 5 sekolah lain bagi memastikan program vaksinasi kumpulan remaja berusia 12 hingga 17 tahun ini berjalan lancar. Tujuan 4 atau 5 sekolah dikumpulkan sekali adalah kerana pihak kementerian mahu ada sekurang-kurangnya 1,000 pelajar pada lokasi vaksinasi supaya program dapat dilakukan dengan cepat dan lancar. Ia juga tambah Dr. Nur Azmi sebagai persediaan terutama bagi sekolah di kawasan luar bandar supaya 80% kadar vaksinasi remaja dapat diselesaikan sebelum sesi persekolahan 2022 bermula. Bagi pelajar yang terlepas tarikh atau tidak dapat hadir pada temujanji diberi, Dr. Nur Azmi berkata mereka boleh mendapatkan suntikan vaksin di klinik swasta supaya mereka tidak ketinggalan daripada program itu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia peringkat Pusat Laktasi Kebangsaan 2021 di Auditorium Utama Hospital Tunku Azizah di Ibu Negara. Dr. Nur Azmi berkata pelancaran vaksinasi akan dibuat di Presin 18 Putrajaya dan program berkenaan dijangka berlangsung dalam masa 3 bulan untuk membolehkan 3.2 juta kanak-kanak memperoleh perlindungan vaksin di mana 1.1 juta daripadanya adalah kalangan yang berusia 16 dan 17 tahun. Pihak kementerian jelasnya berharap dapat mencapai 60% daripada kumpulan usia ini mendapatkan sekurang-kurangnya 1 dos dan sebelum sesi persekolahan tahun depan bermula iaitu mencapai 80% menerima suntikan lengkap. Sementara itu, mengulas lanjut mengenai sesi pembukaan sekolah pada 3 Oktober nanti, Datuk Dr. Nur Azmi berkata, KKM bersama Kementerian Pendidikan KPM akan memastikan semua pihak yang terbabit dengan sekolah sudah menerima suntikan lengkap vaksin COVID-19. Syarat ini katanya bagi memastikan keselamatan pelajar yang kembali ke sekolah. KKM jelasnya mahu memastikan persekitaran atau ekosistem sekolah selamat. Jadi semua yang terbabit iaitu guru, kaki tangan, pengendali kantin, pengawal keselamatan dan
dan sebagainya sudah menerima suntikan lengkap sebelum memulakan tugas. Rabu lalu, KKM mengumumkan pihaknya membangunkan portal pendaftaran institusi pendidikan, portal vaksin anakku sebagai langkah awal dalam pemberian vaksin COVID-19 kepada remaja dengan keutamaan mereka berumur 16 dan 17 tahun yang akan menduduki peperiksaan awam serta remaja dengan komorbid. Bagi golongan kanak-kanak rentas, KKM akan menggerakkan pasukan jangkau luar atau outreach yang berbeza dengan murid yang kebanyakan dibuat di sekolah atau klinik swasta. Ketika ini, hanya vaksin Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech mendapat kelulusan berstatus pendaftaran bersyarat oleh bahagian regulatori farmasi negara NPRA, sementara Sinovac sedang ditunggu kelulusan. Ini kerana hanya 2 jenis vaksin itu didapati sesuai untuk diberikan pada golongan kanak-kanak berikutan data mengenai kesan sampingan yang rendah. Dalam pada itu, program vaksinasi pelajar berusia 16 dan 17 tahun di Pahang juga akan bermula Isnin ini. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata, Jabatan Kesihatan Negeri juga sedang melakukan penyelarasan dengan Jabatan Pendidikan Negeri berhubung pemberian vaksin berkenaan. Katanya, pemberian vaksin kepada golongan remaja berpenyakit di Pahang sudah bermula Rabu lalu di 5 hospital utama. Hospital terlibat ialah Hospital Tengku Ampuan Afzan di Kuantan, Hospital Sultan Haji Ahmad Shah di Temeloh, Hospital Pekan, Hospital Lipis dan Hospital Bentong. Jabatan Kesihatan Negeri kini sedang menyelaras urusan vaksinasi pelajar dengan Jabatan Pendidikan bagi memastikan program berjalan lancar. Sementara itu, Dr. Nur Azimi berkata setakat kemarin seramai 960,126 orang atau 81.7% penduduk dewasa negeri itu sudah disuntik sekurang-kurangnya 1 dos. Manakala 691,258 orang atau 58.8% sudah lengkap vaksinasi. Bermula hari ini, Tabika, Taska, Tadika, Pusat Jagaan Harian serta Pusat Perkembangan Minda untuk Anak-anak dibenarkan beroperasi di negeri Fasa 1 dan 2 Pelan Pemulihan Negara PPN. Baik ibu bapa maupun pengusaha Taska, kelonggaran itu nyata melegakan mereka selepas lebih 3 bulan tidak beroperasi. Tinjauan di beberapa taska di sekitar Sungai Buloh, Selangor siang tadi mendapati ibu bapa mula menghantar anak mereka sejak jam 7 pagi lagi. Selain perlu mematuhi SOP seperti mengimbas kod MySejahtera dan suhu, mereka juga perlu memastikan kesihatan anak-anak dalam keadaan baik. Meskipun masih risau dengan keadaan pandemik COVID-19 ketika ini, mereka yakin pihak taska telah melakukan yang terbaik bagi menjamin keselamatan anak mereka. Untuk anak-anak, kita boleh hantar, dan untuk ibu bapa kita boleh menjalankan tanggungjawab kita untuk keluar mencari nafkah. Wasim pun dah boleh main dengan kawan-kawan dia, selalu tanya cikgu kawan-kawan dia. Dan saya pun sebagai ibu boleh buat kerja dengan tenang lah, insya-Allah. Agak bimbang juga tapi insya-Allah semua akan okeylah. Bagi pihak pengurusan taska, persediaan rapi telah pun dilakukan sebelum memulakan operasi. Menurut mereka, kelonggaran diberikan kerajaan bukan alasan untuk mereka lepas tangan aspek kebersihan, sebaliknya perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Pihak taska akan mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh JKM untuk seperti penjarakan dalam setiap masa dan menitik beratkan kebersihan. Anak-anak yang mengalami gejala yang tidak sihat seperti sesama, batuk dan demam tidak dibenarkan hantar ke taska. Justru ibu bapa diingatkan agar sentiasa peka dengan tahap kesihatan anak mereka. Pengorbanan guru mendidik tanpa jemu tidak akan pernah terbalas. Justru bagi menghargai jasa dan bakti golongan ini, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP tampil menganjurkan pertandingan menghasilkan video kreatif Saya Guru Malaysia bersempena dengan sambutan Hari Malaysia tahun ini. Menurut Pegawai Perancang Bahasa yang juga pengurus projek Rabiatul Dawiyah, Mat Saleh, pertandingan ini dianjurkan memandangkan guru adalah individu yang paling dekat dengan generasi muda.
Hasil penat lelah merekalah yang melahirkan pemimpin dan tokoh terkemuka negara. Pertandingan ini terbuka kepada seluruh warga guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia di seluruh negara dan terhad kepada 100 penyertaan sahaja. Objektif pertandingan ini agar dapat mempromosikan perpaduan melalui program pembelajaran dan pengajaran di rumah iaitu PDPR dalam kalangan warga Kementerian Pendidikan Malaysia dan serta hendak mewujudkan kesedaran dan kefahaman awam terhadap kegiatan guru-guru berhubung semangat patriotik dan nasionalisme melalui PDPR. Jelas Rabiatul Dawiyah setakat ini pihaknya menerima sambutan di luar jangkaan dengan 70 penyertaan telah diterima. Dengan kaedah kita menganjurkan pertandingan ini, kita akan bersama-sama, masyarakat awam akan bersama-sama dapat menyaksikan bagaimana guru-guru ini berkongsi tentang PDPR mereka bertemakan kempen semangat patriotik dan nasionalisme. Oleh yang demikian, kami berharap mendapat sambutan daripada kalangan guru kepada pertandingan ini. Johan pertandingan akan membawa pulang wang tunai RM1,500. Tempat kedua akan membawa pulang RM1,000, manakala tempat ketiga RM700 dan hadiah sagwati sebanyak RM300. Tarikh tutup pertandingan adalah pada 23 September. Seorang guru besar tidak menyangka percubaan pertama kali menyertai pertandingan menghias rumah sempena sambutan Hari Merdeka tahun ini berjaya meraih tempat ketiga peringkat negeri. Pengalaman menghias sekolah setiap kali sambutan Hari Kebangsaan digunakan sebaik mungkin bagi menceriakan kawasan rumahnya dengan lebih 100 helai jalur gemilang pelbagai saiz. Menurut Hamzah Zakaria, setiap tahun beliau yang bertugas di Sekolah Kebangsaan Chopin di Parit Perak bersama sekolah yang lain tidak ketinggalan untuk bersama-sama menceriakan kawasan sekolah dengan tema kemerdekaan. Setiap tahun saya buat bermula daripada tahun 2014. Jadi ini dah merupakan tahun ke-7 saya. Okey. Dan sebelum-sebelum ini pun saya buat perhiasan ini di sekolah. Oleh kerana pandemik 2020-2021 ni, okay, jadi saya ambil peluang yang ada ni untuk buat di kategori individu pula. Maksudnya untuk perumahan pula. Beliau dan keluarga mula membuat perancangan sejak bulan Mac yang lalu. Selepas 2 bulan mengumpul bahan-bahan terpakai, mereka mengambil masa hampir 2 minggu untuk menceriakan kawasan rumah dengan tema kemerdekaan. Selain bendera dan kira-kira 20 arca bertemakan Malaysia, mereka turut menggantung jalur gemilang saiz gergasi. Jelas Hamzah, isterinya mengambil masa 4 hari untuk menjahit bendera tersebut. Jawatan kuasa antara kerajaan juga dikenali sebagai Lansdowne Committee IGC ditubuhkan pada Ogos 1962 untuk melaksanakan tanggungjawab berkaitan perkara perlembagaan yang dapat memelihara kepentingan kedua-dua negeri dalam persekutuan baharu. Sebuah penyata telah dikeluarkan oleh jawatan kuasa menggariskan cadangan-cadangan perlembagaan berkaitan. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang sedia ada telah dipersetujui menjadi asas kepada Perlembagaan Malaysia. Selepas mengadakan mesyuarat dan perbincangan dengan wakil-wakil Borneo Utara, IGC menghasilkan draft 20 perkara yang menyentuh kepentingan Borneo Utara dalam Malaysia. Sementara kompromi yang dicapai dengan Sarawak digarap dalam 18 perkara. Persefahaman melalui 20 perkara dan 18 perkara inilah yang menjadi pengikat dan asas perlindungan kepada hak-hak penduduk Borneo Utara dan Sarawak dalam Malaysia. Perlindungan ini meliputi agama, bahasa, perlembagaan ketua persekutuan, nama persekutuan, immigration, hak menarik diri Borneo Sisasi, pegawai-pegawai British dan kewarganegaraan. Selain itu, perkara lain yang turut dilindungi adalah berkaitan cukai dan kewangan, kedudukan khas Bumiputra Borneo Utara, kerajaan negeri, jangka masa peralihan, pelajaran, perlindungan kepada perlembagaan, perwakilan dalam Parlimen Persekutuan, nama ketua negeri, nama negeri serta perkara-perkara mengenai tanah, hutan, kerajaan tempatan dan lain-lain.
Sentiasa kreatif guna semula bahan terbuang. Itu nasib sebuah pesawat penumpang Boeing yang tidak digunakan lagi apabila pemilik baharunya memutuskan untuk membawanya ke tebing pantai di Bali. Felix Demin merancang untuk mengubah suai pesawat itu menjadi sebuah tempat penginapan. Seterusnya menjadi tarikan yang boleh membantu menaikkan semula sektor pelancongan yang terjejas teruk akibat pandemik. I always think a little bit outside of the box and see this plane was parking on Pandawa already December on the pieces, and they plan to sell it to China. And I was thinking, I want these planes continue be served to people in Bali, and thinking what the location it can be. Tambahnya, sebaik siap nanti, lokasi ini dijangka menjadi tempat popular untuk pelancong bergambar. Bali yang suatu ketika pernah menarik jutaan pelancong luar setiap tahun, kini memperhebat program vaksinasinya untuk memulihkan semula sektor pelancongan yang kritikal kepada ekonominya. Di London, Datuk Bandar Sadiq Khan melancarkan siri lintasan pejalan kaki berwarna-warni dalam usaha memulih semula sektor pelancongan. Menurut Khan, projek ini sebahagian daripada kempen pelancongan domestik Let's Do London untuk menggalakkan kedatangan semula pelancong tempatan ke bandaraya itu selain memberi keceriaan kepada orang ramai ketika musim panas. We're encouraging people to come back to the heart of our city. Not just Londoners who've enjoyed leisure at home, food at home, working from home, but also those from other parts of the country, and those people from across Europe and around the world who are allowed to come to London, encouraging them to come to London because London is open. Projek yang diketuai artis Yingga Loyal ini menampilkan 11 rekaan lintasan pejalan kaki. Lebih menarik, rekaan dan proses mewarna turut disertai penduduk setempat termasuk penuntut universiti. So, what's nice about the other series of the art commissions is that it will be a project painted by the community. And it's just nice kind of bring everyone together and make them feel part of the project, feel part of the process. Dan di Perancis, orang ramai berpeluang menyaksikan lokasi ikonik Arc de Triomphe berubah wajah. Projek seni kali ini menampilkan monumen bersejarah itu disaluti kain sebesar 25,000 meter persegi hasil idea mendiang artis Christo dan Jean-Claude. Ketika ini, kerja-kerja menyiapkan di peringkat akhir sebelum dibuka semula kepada umum mulai hujung minggu nanti. Antanom Ontoros Endoi merupakan pahlawan murut terkenal ketika menentang syarikat Borneo Utara British SBUB yang menindas kaum murut. Beliau terkorban bersama pengikutnya ketika peristiwa kebangkitan rundung. Datuk Mat Saleh pula adalah pejuang Sabah yang memberi tentangan hebat kepada penjajahan Inggeris di negeri itu. Beliau turut menyerang kubu dan pasukan tentera SBUB sebelum meninggal dunia pada 31 Januari 1900. Manakala Tun Datu Mustafa Harun merupakan Yang di-Pertua Sabah yang pertama. Yayasan Sabah dan Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA ditubuhkan di bawah kepimpinannya bagi menguruskan soal kebajikan, ekonomi dan agama. Beliau juga digelar Bapa Kemerdekaan Sabah yang menyokong gagasan Malaysia sepenuhnya. Dua kelab Liga Perdana Inggeris West Ham dan Leicester berdepan nasib berbeza pada aksi pertama saingan Liga Eropah bagi musim 2021-2022. West Ham cemerlang mengutip 3 mata penuh apabila menewaskan Dinamo Zagreb dengan keputusan 2-0. Sementara Leicester sekadar meraih 1 mata selepas terikat 2-2 menentang Napoli dalam perlawanan yang berkesudahan dengan pergaduhan penyokong. Berikut keputusan penuh 15 aksi Liga Eropah yang berlangsung awal pagi tadi. Selain West Ham turut mengutip 3 mata adalah Bayer Leverkusen, Real Betis, Crvena Zvezda, Galatasaray, Genk, Monaco, Olympiacos dan Olympique Lyon. Juga tidak ketinggalan menjadi perhatian penampilan pasukan FC Midtjylland dari Denmark yang diwakili pemain pertahanan kebangsaan Dion Kuls yang meraih 1 mata selepas diikat Ludogorets di arena sendiri. Tumpuan sudah semestinya terarah kepada West Ham yang berjaya mencatat kemenangan ke atas wakil Croatia Dinamo Zagreb pada perlawanan pertama peringkat kumpulan H. Sekalipun beraksi di tempat lawan, West Ham tidak berdepan masalah untuk menjaringkan gol pada setiap babak menerusi jaringan Michail Antonio pada minit ke-22 dan Declan Rice pada minit ke-50.
Kemenangan itu membolehkan West Ham berada di tangga teratas kumpulan H. Sementara itu, pertembungan Leicester-Napoli hangat apabila terikat 2-2 menentang Napoli di laman sendiri. Leicester selesa mendahului 2-0 menerusi jaringan Andres Perez dan Harvey Barnes. Namun kelebihan itu tidak bertahan lama apabila Napoli bangkit menyamakan kedudukan pada 20 minit terakhir melalui 2 gol yang disumbangkan Victor Osimhen. Menambah bahang di Stadium King Power, pergaduhan tercetus selepas saingan dengan sebahagian mereka menggunakan tali pinggang sebagai senjata. Kira-kira 100 polis dan pegawai dikerah di mana 250 penyokong Napoli berkumpul selepas insiden membalik botol berlaku sejurus selepas whistle penamat dan polis terpaksa menggunakan kekerasan untuk memisahkan penyokong ketika pegawai perlawanan gagal mengawal kekecohan. Saingan Qatar Stars League Al-Sadd berjaya mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menundukkan Qatar SC 3-1. Sekalipun ketinggalan pada babak pertama menerusi jaringan Sebastian Soria, Al-Sadd yang dipimpin bekas pemain antarabangsa Sepanyol dan Barcelona Xavi berjaya mengimbangi semula permainan pada babak kedua melalui gol Andre Ayew. Minit ke-78 Guillermo dos Santos menjadikan kedudukan 2-1 memihak Al-Sadd sebelum Baghdad Mohammed memastikan kemenangan pelawat menerusi gol ketiga 7 minit sebelum whistle penamat. Dalam satu lagi aksi, Al-Duhail turut ceria melakar kemenangan kedua berturut-turut selepas mengumpaskan Al-Arabi 2-1. Rabih Bosafi muncul Mira Al-Duhail apabila cemerlang meledak 2 gol bermula pada minit ke-53 disusuli gol kedua pada minit ke-66. Gol sagu hati Al-Arabi disumbangkan oleh Abdul Kadir Ilyas pada masa kecederaan. Kemenangan kedua yang diraih Al-Duhail ini menyaksikan pasukan itu muncul pendahulu Liga Utama Qatar sekalipun berkongsi 6 mata bersama Al-Sadd. Rangkuman sesi latihan pelakon dan kru filem Rusia mengakhiri buletin didik hari ini. Ia sebagai persiapan untuk filem The Challenge yang bakal menjalani penggambaran di stesen angkasa lepas ISS bulan depan. Saya Noalifah Ghani, salam hormat dan Assalamualaikum.